Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, continuous improvement. Sambil-sambil jalan makan angin hari ni, Pun cikgu akan buat revision video untuk revision kertas 1 SPM. Jom ikuti perkongsian saya selepas ini. Jom ikuti perkongsian saya hari ini. Okey, selamat menonton. Sejarah SPM kertas 1 2018, saya masukkan nama CM Kaizen. Saya tak study, tapi saya nak cuba jawab soalan ini supaya bila kita cuba jawab soalan ini nanti, kita akan nampaklah jawapan dia. Kalau yang salah tu kita boleh tengok semula. Itu salah satu cara bagaimana kita buat revision lah. Okey. Manfaatkan the art of war. Biasa keluar dalam SPM. The art of war adalah rahsia kejayaan perniagaan. Tinggalan bandar Mohenjo-daro buat pertama kalinya ditemui oleh antara yang berikut yang manakah tinggalan bandar tersebut? Tempat mandi awam, of course. Manfaatkan the art of war. Biasa keluar dalam SPM ni. The art of war adalah rahsia kejayaan perniagaan. Tinggalan bandar Mohenjo-daro buat pertama kalinya ditemui oleh antara yang berikut yang manakah tinggalan bandar tersebut? Tempat mandi awam, of course, the Great Bath. Sistem demokrasi diwarisi daripada tamadun Yunani. Mengapakah sistem tersebut masih diamalkan sehingga kini? Kekayaan individu dikawal, hasil bumi bilik negara. Oh, ini bukan, ini komunis. Kuasa rakyat diiktiraf, kuasa rakyat diiktiraf sebab adanya sistem demokrasi yang mana orang lelaki boleh melantik, orang lelaki boleh membuat keputusan. Orang lelaki boleh memberi undi. Pada buku Republik, Plato menghuraikan struktur kerajaan yang baik. Penyataan manakah yang berkaitan dengan saranan Plato tersebut? Negara diketuai oleh ahli falsafah. Sebab Plato ni adalah ahli falsafah. Peta 1 menunjukkan kedudukan Tasik Tonle Sap. Tasik Tonle Sap ni kedudukan dia kat mana? Kerajaan Angkor. Mengapakah Tasik tersebut penting kepada masyarakat sekitar? Adakah perdagangan antarabangsa? Benteng keselamatan tu bukan. So yang ada dua pilihan, 1 dan 2 jangan pilih. So 4 adalah bekalan protein. Bekalan protein betul. Sumber pengairan 3 dan 4. Maklumat berikut berkaitan dengan pemerintah dalam tamadun dunia. Raja Indravarman I Angkor, Firaun Hatshepsut Mesir Purba. Hatshi, ada she perkataan di tengah tu, she. Ini adalah Firaun perempuan Mesir Purba. Jadi apakah sumbangan kedua-dua yang berikut? Adalah meningkatkan hasil pertanian. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan sistem kabilah. Apakah kesan amalan sistem tersebut? Sistem kabilah. Perang kerap berlaku. Pengaruh asing, semangat asabiah 1 dan 4. Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan pemimpin Quraisy di kota Mekah pada zaman Jahiliah. Nampaknya Muhammad menolak semua tawaran kita. Ya, kita mesti bertindak tegas terhadap Muhammad. Berdasarkan dialog di atas, apakah tindakan yang diambil terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, ini adalah memulaukan keluarga baginda. Seterusnya, perjanjian tersebut dimateri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Madinah. Perjanjian Aqabah 1, Perjanjian Aqabah 2. Apa kesan perjanjian tersebut? Ancaman Rom dan Parsi berkurangan, tak ada kaitan. Keseimbangan komposisi kaum, lagi tak ada kaitan. Genjatan senjata dikuat kuasa, ini adalah tentang Perjanjian Hudaibiyah. Jadi jawapannya of course penyebaran agama meluas. Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam setelah mendirikan kerajaan Islam Madinah, menawarkan bantuan kepada wilayah lain, meneroka kawasan petang-petang baru,
Meneroka kawasan pertempatan baru ni macam cerita Neolitik, Mesolitik, lama tu, dah lama tu. Mengutus surat kepada kerajaan asing. Itu jawapan dia lah. Maklumat berikut berkaitan dengan dasar politik yang dijalankan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah di Balkan Eropah, diplomasi, toleransi. Apa kesan pelaksanaan dasar tersebut? Agama Islam mudah diterima, hubungan dengan kerajaan kecil baik. Saya tekalah agama Islam mudah diterima. Senarai berikut adalah tokoh pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah, Orhan Murad Mahmud. Apakah persamaan sumbangan tokoh tersebut terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah? Menguatkuasakan Kanun Sulaiman, merintis kegiatan penterjemahan, melakukan industri memproses kulit, tak ada kena-mengena. Saya kira memperluas wilayah Islam. Saya rasa kalau murid-murid baca soalan dan lihat pilihan jawapan, insya-Allah boleh dapatlah jawab soalan objektif. Daripada tanda A, B, C, D, D, A, B, C, D, D. Itu tak baca soalan, mestilah habislah kertas satu tak boleh jawab. Jadi, cuba baca soalan dan lihat pilihan jawapan. Ulama berikut menulis kitab agama Islam pada abad ke-17 di Aceh. Abdul Raub Singkel, Syekh Nuruddin. Apakah perkara yang dibincangkan dalam penulisan mereka? Jadi kalau cerita tentang kitab agama Islam di Aceh, saya akan teka ini adalah kewajipan melakukan jihad. Okey, di Aceh terdapat sebuah kanun yang mempunyai ciri-ciri sebuah perlembagaan Islam yang dikenali sebagai Kanun Mahkota Alam. Apakah yang tergantung dalam kanun tersebut? Tanggungjawab pemerintah, perbincangan masalah ibadah. Kanun, bila cerita tentang perlembagaan Islam, saya kaitkan dengan tanggungjawab pemerintah. Buat macam tu je, kaitan tu mudah je. Raja satu menunjukkan kaedah pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional. Pantun, cerita lisan. Apa matlamat pendidikan tidak formal? Meningkatkan kreativiti, membentuk masyarakat berakhlak mulia. Of course lah, membentuk masyarakat berakhlak mulia. Seterusnya, sistem sosial masyarakat Melayu berubah selepas kedatangan Islam. Apakah perubahan tersebut? Sistem sosial menekankan persamaan taraf, mementingkan adat turun-temurun, ini bukanlah. Mengutamakan pencapaian ekonomi, lagi bukan. Menggalakkan perkahwinan siasah, lagi bukan. Sebab perkahwinan siasah ni adalah perkahwinan antara raja dan anak raja. Okey, penekanan persamaan taraf dalam Islam. Berikut digubal di Britain semasa revolusi perindustrian. Akta kilang, akta lombong. Mengapakah akta tersebut digubal? Adakah melindungi nasib pekerja, meningkatkan upah buruh, memaksimumkan guna tenaga, membenarkan penubuhan persatuan? Rasanya ini bukan akta. Saya tekalah. Melindungi nasib pekerja. Revolusi perindustrian menyebabkan Britain dan kuasa Eropah lain bertindak menguasai negara lain. Mengapakah Britain dan kuasa Eropah lain bertindak demikian? Sebab nak meneroka pasaran baru. Betul? Graf menunjukkan perluasan kawasan tanaman getah di negeri Perak. Mengapakah perluasan kawasan tanaman tersebut berlaku? Pelabur pembesar tempatan bertambah, pelaburan pembesar tempatan bertambah, permintaan sektor perindustrian meningkat, mengurangkan import dari negara jiran ni tak ada kena-mengena, memulihkan kuasa bekas lumbung tak ada kena-mengena, pelaburan pembesar tempatan bertambah, saya rasa permintaan sektor perindustrian meningkat. Okey, gambar satu menunjukkan perkembangan teknologi perlumbungan biji timah di tanah Melayu daripada tahun 1980-an, kemudian ada penggunaan kapal korek. Apakah kesan perkembangan teknologi tersebut? Kawasan pedalaman pertama maju, bukan. Tanah untuk kegiatan pertanian terhad, sumber asli negara dibolot syarikat asing. Okey. Seterusnya, maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan nasionalisme melalui karya penulisan di Indonesia.
Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang, penulisan seorang puteri Jawa. Apa mesej yang terkandung dalam karya tersebut? Ini adalah tentang kemunduran rakyat tempatan. Okey, ia kaitkan dengan pendidikan. Apakah kesan pengenalan Undang-Undang Barat semasa penjajahan British di Burma? Undang-Undang Barat penjajahan British di Burma. Ekonomi dikuasai oleh orang Cina, bukan. Ini Thailand. Kuasa golongan Mandarin bertambah. Kesan kuasa golongan Mandarin bukan bertambah, ia berkurang. Merosot golongan agama. Pengaruh golongan agama merosot, ya betul. Sami-sami kehilangan pengaruh. Okey, itu dia. Perkembangan teknologi telegraf pada abad ke-17 telah membantu kuasa-kuasa barat menjalankan kegiatan imperialisme di Asia Tenggara. Bagaimanakah perkembangan tersebut membantu kegiatan imperialisme? Telegraf mempercepatkan arahan. Apakah tindakan James Brooke di Sungai Rajang yang menyebabkan Syarif Masahur dan Datuk Patinggi Abdul Ghafur menentangnya? Tindakan merampas hak mengutip cukai. Of course lah, kalau kaitkan dengan pembesar, mereka tiada hak mengutip cukai. Maklumat berikut berkaitan dengan jawatan yang diwujudkan oleh British di Tanah Melayu. Residen penasihat British. Mengapakah British mewujudkan jawatan tersebut? Melatih pribumi dalam pentadbiran. Ni cerita lain lah ni. Ini sebelum Malayan Union lagi ni. Memperbaiki taraf hidup penduduk. Lagi bukan. Mengekalkan kedaulatan negeri. Lagi silap. Menguasai sumber ekonomi. Antara tahun hingga British menghadapi tentangan penghulu dua sains di Nanning. Mengapakah British ditentang di wilayah tersebut? British dua sains melanggar ataupun menentang arahan membayar ufti tahunan. Kalau tentang peraturan tanah ni lebih kepada kerajaan di Terengganu. Kata perbilangan adat berikut diamalkan di Negeri Sembilan. Alam beraja, luak berpenghulu, suku berlembaga, anak buah berbuah pak. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang masyarakat tersebut? Mendukung prinsip raja berkuasa mutlak? Bukan. Mementingkan kecemerlangan individu? Bukan juga. Mengutamakan semangat bermuafakat? Semangat bermuafakat. Melaksanakan undang-undang yang ketat? Tak ada kaitan. Mengutamakan semangat bermuafakat. Badan berikut ditubuhkan di negeri Johor pada abad ke-19 Majlis Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, apakah syarat untuk menjadi ahli badan tersebut? Kerajaan badan raja memerintah keturunan bangsawan. Tak perlu jadi keturunan bangsawan untuk masuk Majlis Negeri. Perlulah beragama Islam dan mestilah bangsa Melayu. 3 dan 4. Mengapakah pertubuhan berikut menyokong Malayan Union? Sokong Malayan Union Api dan Awas. Ini adalah bagi mendukung sistem pemerintahan beraja, menyanjung sistem pentadbiran barat. Mereka suka dengan pentadbiran barat agaknya cikgu cuba. Mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu berbanding Malayan Union? Okey. Ini adalah kerana hak istimewa terjamin. Kuasa Raja Melayu diiktiraf. Adalah Majlis Raja-Raja Melayu diiktiraf. Agama Islam diiktiraf. Okey. Maklumat berikut berkaitan fungsi Suruhanjaya Red. Menetapkan kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Mewujudkan rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu. X. Menetapkan syarat kerakyatan. Ini Suruhanjaya Red Kalau Suruhanjaya Red, ia adalah merangka perlembagaan negara. Kita baru nak tertubuhnya merangka perlembagaan negara. Okey, itu kita nak bentuk Persekutuan Tanah Melayu sebelum merdeka. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran British. Sistem ahli. Apa manfaat pengenalan sistem ahli? Berhak mengawal kewangan? Bukan. Berkuasa menentukan dasar? Bukan. Menimba pengalaman mentadbir kerajaan. Ahli-ahli, wakil-wakil dalam Tanah Melayu dapat menimba pengalaman
mentadbir negara sebelum kita merdeka. Singapura menunjukkan minat untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu sejak tahun. Mengapakah Singapura berminat dengan pergabungan tersebut? Sebab saya rasa Singapura nak mempercepatkan proses kemerdekaan. Okey. Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia ditunda dari 31 Ogos kepada 16 September? Ini adalah sekatan ekonomi, bukan. Tentangan negara jiran, mungkin. Serangan tentera nasional, tak ada. Halangan pertubuhan bangsa bersatu, bukan. So ini adalah lebih kepada tentangan negara jiran seperti Indonesia dan juga Brunei. Sejak merdeka, Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan sistem tersebut? Perlembagaan ditetapkan. Demokrasi berparlimen. Perlembagaan ditetapkan oleh di-Pertuan Agong, bukan. Badan Kehakiman menggubal undang-undang, bukan. Pentadbiran dikuasai monarki. Monarki, bukan. Rakyat terlibat dalam pemerintahan negara. Ya, betul. Bila kita kaitkan dengan sistem demokrasi. Pilihan raya di Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya SPR. Apakah fungsi SPR? SPR memilih calon? Bukan. Siapa ada 1 dan 2 ni salah. Bukan SPR yang memilih calon. Menetapkan parti? Lagi bukan. 1. Siapa ada 1 dan 2? Salah. So 3 dan 4. Semak jawapan 3 dan 4. Menetapkan sempadan? Betul. Mendaftar pemilih? Betul. Okey. Apakah matlamat kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru pada tahun 1970? Bukan. Apakah matlamat kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru 1970-an? Ini selepas kita merdeka. Lebih kepada membasmi kemiskinan. Apakah matlamat penubuhan agensi berikut? Mara dan Felda. Mara dan Felda adalah memacu pertumbuhan perindustrian baru, bukan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar, saya rasa ya. Mengurangkan beban kewangan kerajaan, bukan. Okey, negara berikut telah menganggotai kumpulan G15, G14. Apakah hasrat negara-negara tersebut? Mengawal kawasan perairan bersama, bukan. Mewujudkan pakatan tentera antarabangsa, bukan. Mewujudkan sistem mata wang yang seragam. Mengurangkan kebergantungan terhadap negara maju. Ini saya cuba. Jerman telah melanggar syarat-syarat perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun. Bagaimanakah negara tersebut melanggar syarat-syarat perjanjian? Memperkuatkan angkatan tentera. Wah, dah habis dah 40 soalan. Sekejap je masa tu berjalan. Untuk menjawab kertas objektif 1 sejarah, kita ada 40 soalan dan perlu dijawab selama 1 jam. So, kita cuba submit. Kita tengoklah berapa skor. Wow! 40/40. Wah. Bertanya. Hebatnya. Bukan cikgu yang hebat. Cikgu cuba menjawab soalan sambil-sambil saya gunakan teknik membaca soalan sambil memilih jawapan. Mungkin apa yang cikgu kamu terangkan di dalam kelas terngiang-ngiang di telinga kamu dan first time cikgu dapat 40/40, jawab secara spontan. Okey, saya harap kamu pun boleh dapat markah lebih daripada 30 markah dan ke atas untuk kita target bagi pelajar yang ingin target A dalam sejarah. Okey, jom kita tengok apakah jawapan sebenarnya. Maksudnya apa yang saya jawab tadi semua betul lah. Sebab ada 40/40 kan. The Art of War. So secara spontan kita go through nanti kalau kamu buat latihan yang cikgu akan letakkan di bahagian description. Kamu buat dan kamu akan tengoklah apa dapatan dia. Dan kalau ada jawapan yang salah, akan keluarlah jawapan yang betul. Okey, kita check dekat mana yang saya tak berapa confirm jawapan saya tadi. Kita go through sekali jalan.
Kat mana yang saya tak confirm tadi? Mengutuskan surat kepada kerajaan asing. Itu apa yang Nabi buat setelah mendirikan kerajaan Madinah. Kemudian ini politik Turki tadi, agama Islam mudah diterima. Orhan memperluaskan wilayah Islam. Okey. Yang ni pun cikgu tak confirm tadi, kitab agama Islam, kewajipan melakukan jihad. Yang ini perlembagaan tadi, tanggungjawab pemerintah. Yang lain tu insya-Allah lah. InsyaAllah boleh. Ini pun tak berapa confirm tadi. Melindungi nasib pekerja, akta yang digubal di Britain. Revolusi perindustrian menyebabkan Britain meneroka pasaran baru. Yang ni pun tak confirm tadi. Permintaan sektor perindustrian meningkat. Kemudian ini sumber asli negara dibolot syarikat asing. Lagi. Okey. Yang ni insyaAllah cikgu confirm lah. Telegraf mempercepat kearahan. Merampas hak kutip cukai. Itu kita confirm lah. Menguasai sumber ekonomi. Kemudian kata perbilangan mengutamakan semangat bermuafakat. Johor, Amsila Muslim dan juga Melayu. Kemudian insaf ni tadi menyanjung sistem pentadbiran barat. API dan Awas menyanjung sistem pentadbiran barat. Hak istimewa terjamin. Negara merangka perlembagaan negara, ini adalah Suruhanjaya Red. Menimba pengalaman mentadbir kerajaan, ini memang untuk sistem ahli. Singapura nak mempercepatkan proses kemerdekaan, tu sebab mereka berminat untuk bergabung dengan Malaysia. Tarikh mendapat tentangan negara jiran, confirm. Okey, ini pun confirm. SPR pun confirm. Membasmi kemiskinan. Ini memang cikgu teka. Apakah matlamat penubuhan agensi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar? Kebetulan betul. Okey, itu gunanya kalau kita tengok soalan, kita tengok jawapan. Lupakanlah kaedah hentaman atau balingan dadu. Okey, mengurangkan kebergantungan terhadap negara maju. Ini pun cikgu teka. Okey, Jerman melanggar syarat kerana mereka memperkuatkan angkatan tentera. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga memberi manfaat kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan trial SPM dan SPM tak lama lagi. Saya sudahi dengan salam Kaizen, Continuous Improvement.